Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan bawa anda semua ikut saya dalam satu pengalaman yang sangat menarik, iaitu percutian selama 8 hari 7 malam di negara yang penuh dengan sejarah, seni dan pemandangan yang luar biasa, iaitu Italy. Untuk World Cup, inilah pasukan bola sepak kegemaran saya. Tapi video ini bukan sekadar nak kongsi gambar cantik atau view yang lawa sahaja. Saya akan cerita apa yang anda perlu tahu kalau nak travel ke Italy. Pengalaman sebenar memandu sendiri. Tips nak jimatkan kos ketika melancong di Italy. Dan juga perkara yang ramai tak tahu pasal travel kat sini. Dan yang paling menarik, video ni adalah pengenalan kepada 4 lagi video yang akan datang. Video ini part 1. Okay, nanti akan ada 4 lagi video, iaitu part 2 Leaning Tower of Pisa, part 3 Venice, bandar terapung yang sangat unik, part 4 Colosseum, simbol kehebatan Rom, dan last part, iaitu part yang kelima, Pompeii, bandar yang terkubur tapi penuh misteri. So make sure anda subscribe dan on notification button, sebab video-video itu semua akan keluar selepas ini. Italy bukan sekadar tempat untuk honeymoon atau makan pasta. Negara ini ada keseimbangan antara sejarah, budaya dan pemandangan semula jadi yang luar biasa. Bayangkan, dalam satu trip anda boleh tengok bangunan yang beribu tahun di Rom, naik gondola di Venice, bergambar dengan menara condong di Pisa, dan jalan atas lava beku di Pompeii. Dan paling best, semua ini boleh dicapai kalau anda berani explore dengan kereta. Ramai orang tanya, kenapa tak naik train je? Yes, train di Itali memang famous, tapi kami pilih untuk memandu sendiri sebab apa? Yang pertama, flexibility. Nak berhenti kat mana-mana pun boleh. Ada banyak tempat menarik kat luar bandar yang tak cover oleh train. Yang kedua, kebebasan kan. Kalau kita naik train, kita ikut time dia. Tapi kalau kita drive sendiri, kita ada kebebasan untuk rancang ikut masa kita sendiri. Yang ketiga, lebih murah kalau travel dengan keluarga ataupun group, sebab kita boleh share kan. Kalau kita satu kepala naik train dah berapa? Harga kereta sewa kat sini pun berpatutan dalam 20 ke 30 euro sehari, bergantung kepada jenis kereta yang anda sewa. Tapi insurans agak mahal sikit. Saya tetap recommend kita ambil insurans penuh sebab lebih selamat, lebih tenang, especially kalau kali pertama memandu di Italy macam saya. Yes, kali ini inilah kali pertama saya padu kereta sebelah kiri. Awal-awal agak kekok lah kan. Jalan sempit, roundabout kat sana agak mencabar, tapi selepas beberapa jam dah mula selesa. Untuk anda yang belum pernah cuba drive sebelah kiri, jangan risau, insya-Allah selamat. Asalkan anda alert, ikut signboard dan jangan panik. Okay, guna GPS dan jangan takut nak berhenti sekejap kalau rasa lost kan. Ikut GPS, kalau rasa lost, berhentilah, tapi check supaya kita tenang. Okey, antara topik yang hot, kos perjalanan. So harga petrol agak mahal, dalam euro 1.6 ke euro 1.9 seliter. So sekali isi full tank dalam 50 euro ke 60 euro, bergantung pada jenis kereta. So highway dia pula memang ada tol. Alright, memang kena bayarlah kat Itali, tapi sangat berbala, jalan dia memang smooth dan cepat sampai destinasi. Parking juga kena hati-hati sikit, jangan main parking sembarangan. Polis sini memang tak bagi chance, kalau salah parking saman terus. Tapi jujur bukan senang nak cari parking, kena tabahlah, kena pusing berkali-kali sebelum dapat. Tips dia, baca doa makan banyak kali, insya-Allah akan jumpalah parking anda nanti. Okey, untuk itu mengenai kenderaan. Untuk tidur pula, kami pilih untuk tinggal di Airbnb sepanjang perjalanan ini. Kenapa? Satu, harga lebih murah daripada hotel. Kedua, dapat rasa suasana rumah sebenar orang Itali. Yang ketiga, boleh masak dan jimat kos sedikit lah, sebab anak perempuan saya ni dia kena makan roti canai dia. Right? So check in time biasa pukul 3 petang dan check out seawal 10 pagi. So kena plan perjalanan elok-elok supaya tak rushing. Tapi jangan risau, pasal time ini Akil, anak lelaki saya, yang akan monitor waktu-waktu perjalanan kami. So next topik, pasal makan. Takkan datang Itali nak makan pizza dan pasta, takkan tak rasa kan?
So ramai juga tanya, senang ke nak cari makanan halal kat Itali? Jawapannya ya, tapi tak banyak pilihan. Di bandar besar macam Rome dan Venice ada restoran halal, terutamanya restoran Arab, restoran Pakistan, Turki. Tapi bila travel di kawasan luar bandar, lebih baik bawa makanan sendiri atau beli bahan mentah dan masak sendiri di Airbnb. Tapi sepanjang kami berada di semua bandar, semua tempat kami pergi, kedai halal alhamdulillah ada sahaja. Okey, sebelum kita tamatkan video ini, saya nak share beberapa tips tambahan. Nombor 1, beli SIM card tempatan. Senang guna GPS dan kontak host Airbnb nanti. Yang kedua, bawa adapter plug Europe. Sini tak sama dengan adapter kat Malaysia. Yang ketiga, rancang itinerary anda dengan fleksibel. Jangan terlalu padat, nanti takut. Yang keempat, belajar basic word dalam Italy seperti grazie, thank you, scusi, excuse me, ciao, hello. Yang kelima, jaga keselamatan dan barangan berharga, especially di tempat crowded macam Venice dan Colosseum. Takutlah pickpocket dan sebagainya. Kalau dah kena, nanti kacau lah mood. Alright, so itu dia pengalaman penuh saya 8 hari 7 malam di Italy. Satu trip yang penuh memori, pelajaran dan adventure. Dan jangan lupa, video ini baru permulaan. Dalam beberapa hari lagi saya akan upload 4 video tentang Leaning Tower of Pisa, Venice, Colosseum, Pompeii. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan tekan butang subscribe. Dan komen kat bawah apa tempat favourite anda di Italy, atau soalan apa yang anda nak saya jawab dalam vlog seterusnya. Jumpa anda pada video yang akan datang. Terima kasih.